Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal Hari Kebangsaan. So korang tahu ke, ini adalah segmen terbaru dalam channel aku yang dinamakan sebagai Trivia. So Trivia ni adalah salah satu channel yang mempunyai informasi-informasi yang akan membincangkan pasal topik-topik ataupun isu-isu yang berada di dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia. So kira macam topik-topik hangat ataupun topik-topik yang biasalah, topik-topik perbincangan gitu. So topik kita pada hari So topik kita pada hari ini adalah Hari Kebangsaan. So korang tahu kan, Hari Kebangsaan ni jatuh pada 31 Ogos 1957. Dan korang tahu ke macam mana Malaysia ni dibentuk sebagai sebuah negara yang dinamakan sebagai Malaysia? Okey, so senang cerita lah, Malaysia dulu dinamakan sebagai Tanah Melayu. Macam mana Tanah Melayu ni boleh digabungkan, seluruh negeri kat Malaysia ni boleh digabungkan menjadi satu unit pentadbiran? Semuanya bermula pada tahun 1914 apabila berlakunya satu perang yang dinamakan sebagai Perang Dunia Pertama. So biasalah, Perang Dunia Pertama ni berlaku di seluruh dalam kalangan negara Eropah termasuklah Uthmaniyah. Okay guys, so aku nak membetulkan sedikit apa yang aku cakap. Sorry lah kalau suara aku hilang. Okay, sebenarnya untuk pengetahuan korang, selain Uthmaniyah dan juga negara Eropah, negara-negara lain seperti Jerman, Rusia, Perancis dan Amerika Syarikat pun terkena ataupun termasuk dalam negara yang mengalami Perang Dunia Pertama, termasuklah Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malaysia. Dan untuk pengetahuan korang, Tanah Melayu ni dia selalu kena serang oleh pihak British dan juga pihak Jepun suatu ketika dahulu di mana Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua berlaku. So basically kalau korang belajar sejarah tingkatan 4 macam tu, korang akan tahu sendiri lah, dan korang akan belajar pasal Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. So biasanya kalau melibatkan pendudukan Jepun ke Tanah Melayu ni, biasanya dia start pada Perang Dunia Kedua. So masa tu Jepun lah yang memerintah Tanah Melayu, which is negara kita gitu. Sarawak ni dia ditentang oleh pihak British. So masa ni Sarawak dijelajah ataupun diperintah oleh keluarga Brooke. So korang tahu kan siapa-siapa yang berada kat Sarawak ni, korang tahu kan James Brooke, ataupun siapa-siapa yang berada yang korang kat luar Sarawak ni, korang semua mesti tahu yang James Brooke ni adalah salah seorang pemerintah yang memerintah Sarawak suatu ketika dahulu. Dan korang tahu ke bila Sarawak ni mencapai kemerdekaan ataupun mendapat kemerdekaan? So senang cerita Sarawak ni dia start dapat kemerdekaan pada 1 Julai 1945 kalau aku tak silap. So masa ni Sarawak ni dia start diperintah ataupun start menjadi sebuah negeri, dan pusat pemerintahan dekat Sarawak ni berada dekat Kuching. So maksudnya dekat Bandaraya Kuching, bukan bandar aku bodoh, dekat Bandaraya Kuching. So Kuching ni menjadi salah satu tempat yang diperintah ataupun menjadi salah satu ibu negeri di kawasan aku sendiri. So Sabah ni apa pula geng? Okey, kenapa Sabah ni dia start jadi negeri di bawah Bayu? Okey, Sabah ni dia start jadi negeri di bawah Bayu sekitar tahun 1963. So masa ni Sabah ni ditentang oleh pihak British sama dengan Sarawak. Dan korang tahu ke bila Sabah ni mendapat kemerdekaan? So Sabah ni dia start mendapat kemerdekaan pada 16 Ogos 1963. So masa ni masa ni Sabah diperintah oleh salah seorang kabinet yang dikenali sebagai Sir Edward Tinning. So kiranya dia adalah salah seorang pemerintah yang memegang negeri Sabah lah satu ketika dahulu, sehinggalah Sabah mendapat kemerdekaan. Dan korang tahu ke, Singapura ni juga salah satu daripada sebuah negara yang start ataupun join dekat Malaysia ni suatu ketika dahulu. So basically Singapura ni adalah salah satu negara lah yang kita kenal sekarang ni. Dan sekarang ni Singapura menjadi salah satu negara yang maju jugalah sama dengan Malaysia. Tapi korang tahu ke macam mana Singapura ni dia boleh join Malaysia? So semuanya bermula apabila Singapura ni dia start join Malaysia pada tahun 1963 sehingga tahun 1965. So kiranya Singapura ni dia dah lama lah bertapak kat negara kita dekat Tanah Melayu ni.
Dan apabila Malaysia mendapat kemerdekaan ni pada 31 Ogos dan apabila Malaysia mendapat ataupun membentuk sebagai satu unit pentadbiran yang menggabungkan keseluruhan negeri, termasuklah Sabah, Sarawak dan juga Singapura. So masa ni lah Singapura nak start keluar, slow-slow dia nak start keluar daripada Malaysia. So untuk pengetahuan korang yang bahawasanya Malaysia ni dia start dibentuk pada 16 September 1963 dan Malaysia dia start keluar dan Singapura dia start keluar pada 9 Ogos 1965. So kiranya tak jauh beza lah, tak sampai 2 tahun, mungkin dia sampai setahun setengah ataupun something like that. So sampai situ je lah Singapura tu dia start keluar daripada Malaysia. Sekarang ni korang tahu sendiri lah, Malaysia sekarang ni dah mendapat kemerdekaan dan pelbagai informasi ataupun kontroversi yang dikaitkan dengan Malaysia ni. Contohnya macam kedaulatan Sabah digugat disebabkan Filipina nak ambil Sabah ni. Dia nak ambil tanah Sabah ni dia nak ambil Sabah ni. So kita sebagai Malaysia kita kena menentang apa yang telah Filipina buat dekat Malaysia ni. So kita kena bersatu padu, kita kena mendapat keadilan untuk Sabah. Tak kisahlah korang orang Sarawak ke, korang orang Semenanjung ke apa ke, kita kena tolong Sabah ni. So Sabah ni adalah salah satu negeri yang di bawah bayu yang termasuk dalam Malaysia. Sabah bukan dekat hutan, Sarawak pun bukan dekat hutan. Sarawak dan Sabah ni dia bukan satu negara asing, dia termasuk dalam Malaysia juga, geng. Sebab itulah Malaysia ni dia dibentuk menjadi sebuah negara pada 16 September 1963 dan disatukan menjadi satu unit pentadbiran yang dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu. So that's why lah Malaysia ni dia menjadi sebuah negara yang menggabungkan elemen-elemen daripada Borneo Utara, seluruh lah Borneo Utara ke apa ke kan, dia menjadi salah satu negara. Walaupun Malaysia ni dia terpisah, Borneo dengan Semenanjung ni dia terpisah, utara apa semua ni dia terpisah, tapi dia masih menjadi sebuah negara walaupun dia terpisah. Sebab itulah Malaysia ni keunikan dia punya tanah memang lain daripada lain way. Kalau korang tengok negara China ke apa kan, diorang hanya satu tanah, diorang bersambung. Kalau Malaysia ni, dia hebatnya Malaysia ni dia ada banyak tanah. Dekat Semenanjung kat sini ada, dia macam pisang lah kan, dia punya peta tu kan, korang tengok sendiri peta tu memang macam pisang untuk Semenanjung ni lah. Aku tak cakap korang pisang, tapi peta korang memang macam pisang, rupa bentuk dia lah. Tapi kalau Malaysia ni, bahagian Borneo ni dia luas, bahagian Sarawak ni memang luas, dia punya tanah tu memang luas betul. Aku tak tipu korang, korang tengok ke peta tu memang luas. Kalau Sabah tu boleh lah, dia punya luas boleh lah. Dan wilayah persekutuan, wilayah persekutuan ni pun termasuk dalam Malaysia juga. Tak kisahlah korang orang Labuan ke apa ke kan, tapi dia termasuk dalam negara Malaysia tersebut. Tak kisahlah dia sebuah negara ataupun apa semua, dia masih menjadi salah satu negara yang berada dalam Malaysia itu. So aku rasa sampai sini je video kita kali ni, dan aku harap korang suka adanya segmen terbaru aku yang aku buat. Ni first time aku buat segmen baru ni. Belum ada lagi dalam sejarah aku jadi YouTuber buat segmen macam ni. Tak kisahlah mana-mana segmen pun aku akan still untuk buat untuk korang, dan aku akan try untuk menjadikan sebuah channel ni menyeluruh. Tak kisahlah dia ada vlog ke, cerita seram ke, YouTube ke, or anything else, aku akan buat ni untuk channel aku dan juga untuk korang gitu. So guys, aku rasa itu je video kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Minta maaf lah kalau video ni membosankan ke ataupun aku ada kekurangan informasi ke, tapi ini je yang aku boleh share untuk korang. Semoga menjadi tauladan dan pengajaran untuk kita semua gitu. Aku rasa itu je video ini. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye.